Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Firdaus bin Faiz alias Mak Nasir. Saya merupakan pelajar PPSMP ambilan Jun 2023. Saya dari kelas PM2. Hari ini saya akan menceritakan tentang jenis, bentuk dan juga ciri-ciri kesusasteraan Melayu, dan seterusnya saya akan menerangkan pula tentang fungsi kesusasteraan Melayu itu sendiri. Dan pada akhir sekali saya akan membaca pantun yang bertemakan guru berjiwa pendidik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang takrif kesusasteraan Melayu. Menurut Kamus Dewan, kesusasteraan ditakrifkan sebagai seni yang menggambarkan keindahan dengan bahasa, karang-mengarang, pesuratan dan seni sastera. Manakala menurut Muhammad Haji Saleh pula, kesusasteraan merujuk pada karya-karya lisan dan tulisan yang membawa unsur-unsur cerita yang disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan. Siti Hajar Abdul Aziz pula dalam buku Bahasa Melayu Pertama, edisi kedua mengatakan kesusasteraan ini merupakan hasil daripada perkataan Sanskrit, iaitu susastera, yang membawa maksud huruf atau buku indah. Jenis kesusasteraan ini terbahagi kepada 4, iaitu prosa tradisional, prosa moden, puisi tradisional dan terakhir sekali adalah puisi moden. Saya akan jelaskan tentang prosa tradisional terlebih dahulu. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz, tradisional ini ditakrifkan sebagai serius atau abadi nilainya, tinggi mutunya dan menjadi contoh kepada yang lain. Prosa ini berbeza dengan sastera lama kerana prosa tradisional diturunkan dari generasi ke generasi, manakala sastera lama bersifat sementara. Pada awalnya, prosa tradisional ini menggunakan bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskrit. Setelah kedatangan Islam, istana menjadi penggerak untuk kesusasteraan Melayu klasik dan ditulis dalam tulisan Jawi. Tujuan prosa ini adalah untuk menyamakan falsafah pencipta dan penerimanya pada ketika itu. Prosa tradisional ini terbahagi kepada 2, iaitu sastera rakyat dan juga sastera istana. Saya akan jelaskan tentang sastera rakyat ataupun lebih dikenali sebagai sastera lisan. Menurut Abu Bakar Hamid 1976, cerita rakyat ialah tradisi lisan yang disampaikan melalui mulut ke mulut dan disampaikan secara turun-temurun. Sastera ini disampaikan secara lisan melalui pantun, nyanyian rakyat dan juga cerita rakyat. Antara ciri sastera rakyat adalah seperti berikut. Pertama, diwariskan secara lisan. Kedua, bersifat tradisional dan lama. Ketiga, menggunakan nama samaran. Dan keempat, menjadi hak milik semua masyarakat. Sastera ini terbahagi kepada 2 kategori, iaitu naratif dan bukan naratif. Naratif ini terbahagi kepada 3. Pertama, mitos. Mitos ini ialah cerita rakyat yang dianggap benar-benar berlaku dan suci oleh masyarakat. Ia mengisahkan tentang alam semesta, binatang dan juga kejadian alam. Ciri-cirinya termasuk peristiwa yang aneh dan benar-benar terjadi. Contohnya seperti naga tasik Cini dan bujang senang. Kedua, legenda. Legenda ini merupakan cerita yang benar-benar terjadi namun tidak suci. Cirinya berasaskan kisah tokoh dan pahlawan serta berkaitan dengan zaman sekarang. Contohnya, Hang Tuah dan Tun Perak. Ketiga, cerita rakyat. Cerita ini berbentuk prosa dan tidak dianggap pernah berlaku. Ia merupakan salah satu bentuk hiburan dan mengandungi moral atau sindiran. Contohnya, Hikayat Malim Dewa dan Batu Belah Batu Bertangkup. Bukan naratif pula, sastera ini merujuk kepada kata-kata yang indah yang tidak mengandungi cerita tentang peristiwa yang berlaku. Sastera ini wujud di sekeliling kita, namun ramai orang tidak menyedari kewujudannya. Ia terdiri daripada puisi rakyat, iaitu pantun, peribahasa, syair dan gurindam. Mesej yang disampaikan selalunya mempunyai nilai moral, agama dan akhlak. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang sastera istana ataupun sastera tulisan.
Ia mula diperkenalkan pada abad ke-15 selepas kedatangan Islam dan berkembang dalam istana. Sastra hikayat ini terbahagi pada 3 jenis, iaitu unsur Hindu, Islam dan Hindu-Islam. Contoh sastra hikayat adalah seperti hikayat Seri Rama dan juga hikayat Raja Pasai. Sastra undang-undang yang digunakan sebagai kajian tentang sistem pemerintahan terbahagi kepada 2, iaitu adat Temenggung dan adat Perpatih. Contoh sastra undang-undang ni adalah seperti Hukum Kanun Melaka. Seterusnya, sastra epik seperti hikayat Hantuah yang menceritakan tentang sifat kepahlawan. Seterusnya, sastra agama yang menceritakan tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Saya akan jelaskan pula tentang prosa moden. Prosa moden ini menurut Anas Haji Ahmad 1988 mengatakan karya sastra yang dihasilkan selepas tahun 1800 Masihi termasuk dalam sastra moden. Prosa moden ini terbahagi kepada cerpen, novel dan drama. Cerpen ini merupakan gabungan daripada 2 perkataan, iaitu cerita dan juga pendek. Cerpen ini menceritakan tentang sesuatu kejadian yang akan menjadi fokus utama. Ia mempunyai satu tema sahaja dan beberapa persoalan. Panjang untuk cerpen ini adalah di antara 500 hingga 15,000 patah kata. Dan cerpen ini mempunyai beberapa watak sahaja dan jalan cerita untuk cerpen ini adalah tidak kompleks seperti prosa moden yang lain. Seterusnya, novel. Novel ini merupakan proses rekaan yang panjang dan di dalamnya menceritakan tentang sebahagian daripada sebuah kehidupan. Ia berasal daripada perkataan Itali, iaitu novella, yang membawa maksud satu benda kecil yang baharu. Novel ini terhasil daripada pengalaman peribadi, realiti rencam hidup dan juga imajinasi. Contoh novel kemasyarakatan adalah seperti Minah Joget Moden 1949 karya Harun Aminur Rashid. Untuk contoh novel semangat kebangsaan pula seperti Siapakah Yang Bersalah 1949 karya Harun Aminur Rashid. Drama ini merupakan kisah yang diceritakan dalam bentuk lakonan oleh para pelakon. Ia mempunyai unsur seperti skrip drama yang memainkan peranan yang sangat penting dalam drama ini. Dan pentas bagi tujuan pementasan juga sangat penting dalam drama. Dan akhir sekali, cahaya, bunyi, pakaian, tata rias dan penonton merupakan salah satu unsur dalam melakukan pementasan. Sekiranya tiada unsur-unsur ini dalam drama, maknanya drama itu tidak akan pernah berlaku. Puisi tradisional pula, menurut Harun Makpiah 1989, genre dalam puisi tradisional ini terdiri daripada pantun, syair, gurindam, seloka dan sebagainya. Genre sastra ini merupakan antara yang paling awal bagi semua kaum di dunia. Salah satunya yang saya akan ceritakan terlebih dahulu adalah pantun. Pantun ini merupakan kaedah rangkapan yang tertua dan kepunyaan orang Melayu. Ia mempunyai unsur estetik pantun yang dapat dilihat berdasarkan 2 aspek, iaitu pertama, penggunaan lama-lama tertentu mengikut pandangan dunia masyarakat Melayu. Kedua, hubungan makna antara pasangan pembayang secara konkret maupun abstrak. Pantun ini terdiri daripada 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat, 12 kerat dan pantun berkait. Ciri-ciri pantun ini adalah berdasarkan bilangan baris dalam rangkap. Contohnya, 5 akhir pantun 2 kerat mestilah AA, manakala 4 kerat pula mestilah AB dan juga AB. Saya akan jelaskan pula tentang gurindam. Gurindam ini berasal dari bahasa Tamil, iaitu iradam dan kiradam, yang bermaksud puisi secara terbuka.
Ia telah diperkenalkan oleh Raja Ali Haji menerusi Gurindam 12 yang dikarang pada tahun 1946. Bentuk gurindam ini terikat, iaitu terdiri daripada 12 baris rangkap yang mengenai 3 hingga 6 patah perkataan. 5 akhirnya berbentuk AA dan suku kata gurindam ialah 8 hingga 12 suku kata sahaja dalam sebaris. Bahasanya serius dan bernas serta isinya mengenai nasihat, pengajaran dan penyataan cinta. Saya akan ceritakan pula tentang syair. Syair ini merupakan puisi berlagu yang berasal dari Parsi dan dibawa masuk ketika kedatangan Islam di Nusantara. Syair dikatakan berasal daripada puisi Arab, iaitu syair. Namun bentuk syair Melayu ini berbeza dengan bentuk syair Arab. Antara contoh ciri-ciri syair Melayu: pertama, ia mengandungi 4 baris serangkap. 5 akhir untuk syair Melayu ini mestilah A. Maknanya 5 akhir belakang mestilah sama. Ketiga, setiap baris mempunyai 4 hingga 5 patah perkataan. Yang keempat, suku kata 8 hingga 12 pada setiap baris. Yang kelima, terdapat 1 hentian pada setiap baris. Akhir sekali, ia menceritakan tentang buah fikiran, nasihat dan juga pujian. Akhir sekali, saya akan cerita tentang sloka. Sloka ini berasal daripada perkataan Sanskrit, iaitu shloka, yang membawa maksud berjenaka atau menyindir. Ia mula dikenali semasa perkembangan agama Hindu di Nusantara. Teks Mahabharata yang mempunyai 100,000 rangkap dan Ramshana 24,000 rangkap dikatakan merupakan naskah yang terawal ditulis dalam bentuk sloka. Sloka ini merupakan pepatah, bidalan atau perumpamaan yang mempunyai unsur jenaka, ejekan dan juga sindiran. Sloka Melayu ini telah ditulis dalam bentuk terikat seperti 4 baris serangkap. Ia juga boleh dalam bentuk bebas, di mana setiap barisnya menjadi isi puisi seperti sloka Pak Kaduk. Akhir sekali ialah puisi moden. Menurut Hashim Awang 1984, saja ini merupakan puisi baharu yang terkenal selain puisi tradisional. Sajak merupakan satu-satunya genre puisi dalam puisi moden. Sajak ini merupakan suara hati atau luahan perasaan penyairnya. Ia terbentuk daripada kata-kata yang terbaik dan tidak terikat kepada peraturan seperti pembentukan rangkap dan rima akhir dalam puisi tradisional. Nama penulis pula ditulis sebagai hak milik ke atas sesebuah karya walaupun ia menggunakan nama samaran. Kita akan masuk pula tentang fungsi sastra Melayu. Fungsi sastra Melayu yang saya akan jelaskan ada 4: pendidikan, hiburan, dakwah dan juga kritikan sosial. Saya akan terangkan terlebih dahulu tentang pendidikan. Menurut Siti Hajar 2011, sastra ini berfungsi sebagai alat pendidikan. Masyarakat dapat mengambil iktibar dan nilai murni yang tersirat dalam karya sastra. Contoh yang saya berikan di sini ialah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang dapat diambil pengajaran berkaitan tentang isu agama. Seterusnya adalah hiburan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hiburan bermaksud sesuatu yang menggembirakan hati, merehatkan dan juga menyenangkan jiwa. Karya sastra ini bertujuan untuk menghiburkan dan membawa kepada keseronokan. Contoh yang saya dapat berikan di sini, pantun merupakan salah satu puisi tradisional yang dapat menghiburkan masyarakat, terutamanya apabila kita ada di waktu lapang. Ketiga, kritikan sosial. Menurut Herman 1987, kritikan sosial ini merupakan suatu tindakan untuk membanding, mengamati dan menilai perkembangan yang baik maupun yang buruk dalam masyarakat. Karya sastra ini berfungsi sebagai penyampai mesej tentang teguran dan pengajaran kepada kita. Contoh yang saya dapat berikan di sini,
cerita Pak Kadok yang menjelaskan kepada kita supaya berfikir secara rasional. Akhir sekali, dakwah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, dakwah ini bermaksud menyeru orang lain ke arah kebaikan. Karya sastra ini dapat menyampaikan banyak pesan atau mesej tentang Islam kepada para pembaca. Contoh yang saya berikan di sini, Hikayat Bulan Berbelah menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Kesimpulannya di sini, fungsi sastra ini membawa banyak kebaikan kepada kita. Pergi pantai hari Sabtu, singgah mendaki Bukit Semalu. Pengetahuan murid jangan buntu, supaya hidup senang selalu. Berdasarkan pantun yang telah saya bacakan sebentar tadi, aspirasi ini bermaksud harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa hadapan. Pantun ini terinspirasi daripada 6 aspirasi murid yang terdapat dalam buku pengantar bahasa pendidikan. Dalam buku tersebut terdapat 6 aspirasi murid. Salah satunya ialah pengetahuan. Jadi dalam pengetahuan itu, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi supaya kemahiran hidup mereka lengkap. Kemahiran ini penting bagi memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Kemahiran ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Guru perlu memberi penekanan kepada pengajaran yang berpusatkan kepada murid dan pengajaran yang berbeza, serta memberi penekanan kepada penyelesaian masalah, tugasan berasaskan projek, dan perlu disejajarkan dengan abad ke-21. Membeli barang sambil berjimat supaya hidup berasa nyaman. Murid bakal memimpin umat, negara maju, rakyat aman. Berdasarkan pantun yang telah saya bacakan sebentar tadi, pantun tersebut saya terinspirasi daripada 6 aspirasi murid. Selain daripada berpengetahuan, saya ambil tentang kemahiran memimpin. Dalam kemahiran memimpin ini, pembangunan sebuah negara bergantung kepada kualiti kepimpinan yang bagus. Maknanya di sini, kualiti kepimpinan itu bergantung kepada kepimpinan sebuah negara. Dalam konteks pendidikan, aspek kepimpinan ini terbahagi kepada 4, iaitu keusahawan. Sekolah perlulah memainkan peranan untuk membentuk budaya keusahawan dalam kalangan murid. Salah satu ciri usahawan ialah seorang yang kreatif, mempunyai daya imajinasi yang tinggi dan menggunakan peluang yang sedia ada. Kedua, berdaya tahan. Murid perlu mampu membangunkan cara berfikir yang konstruktif dan mampu menghadapi rintangan. Sistem pendidikan yang sedia ada menekankan pembentukan model insan yang mampu berfikir secara kritis, kreatif, inovatif serta menyelesaikan sesuatu masalah. Ketiga, kecerdasan emosi. Murid perlu menjadi pemimpin yang berkesan, yang mampu untuk mempengaruhi orang lain secara positif dan bukan negatif. Sistem pendidikan sekarang menyediakan persekitaran yang berasaskan emosi yang sihat kepada murid. Akhir sekali, keterampilan komunikasi.
Keterampilan komunikasi ini merupakan aspek yang penting yang perlu dikuasai oleh setiap individu, terutamanya murid. Pembelajaran di sekolah dapat memberi ruang kepada murid khususnya untuk berinteraksi dan membina keyakinan diri semasa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi di sini kemahiran memimpin sangatlah penting dalam diri murid itu sendiri, seperti mana yang ada dalam buku pengantar bahasa pendidikan. Pulang kampung lepas kerinduan, ziarah pusara bersama rakan. Guru mengajar mengikut panduan, selari dengan standard kualiti pendidikan. Pantun tersebut terinspirasi daripada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Apa itu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia? Okey. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun SKPM secara ringkasnya merupakan pemacu pendidikan yang bersifat global. Dalam abad ke-21, kualiti pendidikan merupakan aspek yang penting dalam melahirkan insan yang berkualiti. Ia merupakan proses pengajaran dan pembelajaran sangat penting, terutamanya di sekolah. SKPM 2010 salah satu contoh, satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan lebih jelas dan komprehensif untuk kemenjadian murid. Ia digunakan oleh pihak berwajib seperti jemaah nazir untuk memantau, membuat penilaian dan melakukan penambahbaikan. Seterusnya, SKPM gelombang kedua ataupun SKPM G2. Untuk SKPM gelombang kedua ini, ia berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan dan memerlukan evidence. Pengetua atau guru besar memainkan peranan yang sangat penting sebagai pembimbing, peneraju dan pendorong untuk memimpin sekolah. Negeri Sembilan, tempat disinggahi, menikmati suasana di tepi titi. Pelan pembangunan pendidikan dipatuhi supaya murid lebih berkualiti. Pantun ini saya terinspirasi daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM yang terdapat dalam buku pengantar bahasa pendidikan. Dalam PPM ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 supaya dapat menyediakan pendidikan yang terbaik untuk semua murid. PPPM ni diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun yang akan tamat pada tahun 2025. PPPM ni dibangunkan supaya dapat menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara dan mengambil kira pencapaian lampau serta membandingkannya dengan aras antarabangsa. Ia dilaksanakan melalui 4 cara. Pertama, 3 gelombang. Kedua, 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Ketiga, 6 aspirasi murid dan akhir sekali adalah 11 anjakan. 3 gelombang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM terbahagi kepada 3, iaitu gelombang pertama pada tahun 2013 hingga 2015, kedua gelombang kedua 2016 hingga 2020, ketiga gelombang ketiga 2021 hingga 2025. Pada gelombang pertama, ia memberi penekanan kepada kemahiran teras,
melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan lagi perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam gelombang pertama ini juga meningkatkan kualiti pengajaran dengan memperbaiki kualiti guru yang sedia ada. Bagi gelombang kedua ini melakukan perubahan struktur pendidikan negara bagi mempercepatkan semua inisiatif yang ada pada gelombang pertama. Kurikulum standard sekolah rendah dan menengah disemak semula bagi menyelesaikan dengan perkembangan dunia pada hari ini. Akhir sekali, pada gelombang ketiga, ia berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan meningkatkan keluasan operasi. Ia dapat membangunkan sistem pangkalan kemajuan kendiri yang mampu untuk menjana inovasi dan mencapai tahap yang lebih cemerlang dalam diri murid terutamanya. Dari desa membawa utusan atas kejayaan yang digapai. Guru cemerlang, mudah urusan, murid bersatu, perpaduan dicapai. Pantun yang telah saya bacakan sebentar tadi terinspirasi daripada bab 5 daripada buku pengantar bahasa pendidikan. Pantun yang telah saya bacakan sebentar tadi menjelaskan tentang implikasi guru berjiwa pendidik, iaitu guru pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa seperti mana yang ada dalam buku. Dalam pemupuk perpaduan ni, perpaduan kaum amat penting supaya dapat memajukan negara dan hidup dalam aman sejahtera. Kerajaan telah memberi perhatian tentang isu perpaduan kaum semasa mengubal dasar pendidikan negara. Guru memainkan peranan yang sangat besar dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid. Guru yang cemerlang dan berjiwa pendidik ini akan sentiasa mengambil berat tentang perpaduan kaum dan berusaha untuk mewujudkan persekitaran yang bekerjasama dalam kalangan murid yang berbilang kaum, tidak kisah agama, bangsa ataupun budaya. Memancing ikan bersama Datuk. Rehat sebentar membaca wirid. Modal insan berjaya dibentuk. Hasil guru mendidik murid. Pantun yang telah saya bacakan sebentar tadi terinspirasi daripada bab 5 daripada buku pengantar bahasa pendidikan. Dalam buku tersebut telah menjelaskan tentang implikasi guru berjiwa pendidik. Saya memilih guru pembentuk modal insan yang seimbang dan harmonis seperti mana yang terkandung dalam pantun ini. Pantun ini menjelaskan tentang implikasi guru berjiwa pendidik, iaitu guru pembentuk model insan yang seimbang. Bukan sahaja seimbang tapi juga harmonis. Sifat ini perlu ada dalam setiap guru supaya dapat membina model insan yang berguna di masa hadapan. Model insan yang disebutkan di sini ialah murid. Setiap guru merupakan ejen penting dalam menyampaikan ilmu kepada murid, kerana guru merupakan pelita ataupun cahaya ilmu kepada murid-murid. Hal ini terkandung dalam matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang telah dirangka bagi memajukan lagi sistem pendidikan negara kita. Guru yang memiliki jiwa pendidik ini akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam mendidik dan membentuk murid menjadi model insan yang seimbang dari segi emosi,
jasmani, rohani dan intelek. Saya rasa setakat ini sahaja penerangan saya tentang pantun ini. Saya harap pantun ini dapat memberi manfaat kepada semua orang. Akhir kalam, saya ucapkan sekian, terima kasih.